Dan aku dah mula nampak muak dengan perangai menteri ni, yang bagi aku dia kemaruk nak mewarganegarakan yang bukan warga negara. Macam-macam dia punya planning, tapi tak apa, aku nak komen yang ini je lah. Ujian bahasa Melayu untuk dapat taraf warga negara akan jadi lebih santai. Saifuddin. Dilaporkan penghijrahan ini didorong oleh skim Malaysia Rumahku Kedua MM2H apabila beribu-ribu warga China bakal diberi hak kerakyatan untuk tinggal di Malaysia. Jadi, portal berita antarabangsa scmp.com pernah melaporkan tentang penghijrahan beramai-ramai orang China ke Malaysia menerusi artikel bertajuk Why are Chinese Moving to Malaysia by the Thousand. Dilaporkan penghijrahan ini didorong oleh skim Malaysia Rumahku Kedua MM2H apabila beribu-ribu warga China bakal diberi hak kerakyatan untuk tinggal di Malaysia. Jadi, bagaimana perkara ini akan menyisihkan orang Melayu di bumi Melayu sendiri? Menurut satu kenyataan yang disiarkan dalam Facebook Putra, orang-orang China yang datang beramai-ramai ke Malaysia itu bukanlah buruh atau golongan miskin, tetapi mereka adalah kaya raya dan rata-rata profesional. Katanya mereka ini akan tinggal di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan tidak perlu berasimilasi dengan orang Melayu kerana populasi Cina sememangnya sudah majoriti di kawasan bandar. Orang-orang Cina didakwa akan bergabung untuk menguasai ekonomi dengan tambahan kekayaan baharu yang dibawa pendatang baharu dari negara China itu. Justru Putra mendesak orang-orang Melayu yang ketika ini masih belum bangun tidur supaya bangkit segera kerana China kini bukan lagi seperti China yang dahulu. Katanya revolusi industri China telah meningkatkan taraf ekonomi rakyat mereka, melahirkan 800 juta golongan kelas pertengahan dan ramai dalam kalangan mereka sedang mencari kehidupan baharu di luar negara. Menurut kenyataan itu lagi, orang-orang Cina ini berasakan apabila mereka menguasai ekonomi dan populasi di bandar-bandar besar nanti, secara automatik mereka akan mengawal ekonomi serta pengaruh politik Malaysia. Dari segi sosioekonomi pula, mereka ini hanya preferred Chinese dan membuka peluang pekerjaan sesama mereka. Peluang orang Melayu yang berhijrah ke bandar untuk mencari kerja sangat tipis dan jika ada kerja sekalipun hanya jawatan bawahan. Akhirnya ini akan menyebabkan Melayu terus bergelut dengan kemiskinan di kampung dan hanya mampu melihat orang-orang Cina baharu dan lama ini hidup mewah bergembira di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Sasaran 27.3 juta pelancong asing tahun ini mampu dicapai. Kami sebagai rakyat Malaysia sokong apa juga Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing buat untuk tambah ekonomi negara, tambah pendapatan negara, untuk meningkatkan ekonomi negara. Kami setuju. Yang kami bantah ni, bila pelancong asing daripada negara China masuk Malaysia, mereka tak balik dah negara mereka. Mereka tak tahu jalan nak balik, tak jumpa jalan nak balik. Yang tu jadi persoalan dia. Secara tiba-tiba, selang setahun, selang 2 tahun, ada permohonan untuk jadi warga negara Malaysia, mereka ni muncul. Selama yang duduk dalam Malaysia ni hilang ni, tak hilang daripada radar, tak jumpa, mereka ni muncul. Tu yang jadi persoalan dia. Cuba kita tengok dekat pusat-pusat tahanan immigration. Kebanyakan warga Bangladesh, Indonesia, Nepal, Vietnam, Burma, Rohingya. Kurang sekali kita nak nampak warga negara Cina. Kurang. Kita pun tak dah tahu maklum ni berapa warga Cina yang duduk dalam pusat tahanan immigration. Mereka ni hebat sangat terang mana.
sampai hilang rata-rata. Ya, memang muka mereka ni lebih kurang dengan warga negara Malaysia yang warga Cina ni. Bangsa Cina ni sama. Kita tak nafikan. Kita pun faham, Ustaz Sofian pun pernah beritahu, agak sukar nak kenal pasti mereka ni. Tapi pihak berkuasa kena ambil maklum balas rakyat ni, kena ambil tindakan tegas. Mereka ni kita tak tahu pengganah ke apa ke, main masuk Malaysia tiba-tiba hilang. Mereka buat apa ke kat negara kita pun tak tahu. Jadi saya harap pihak berkuasa kena pantau benda ni. Bila masuk 27.3 juta ni masuk pilah, balik pun 27.3 juta. Pi balik negara saya hamba. Hampa janganlah berceramuk buat perangai dalam Malaysia ni. Yang tu saja. Sekian, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum guys. Sorry lah, dia masih batuk lah. Tak berapa sihat, tapi tak apalah. Aku hari ni tertarik dengan satu berita ni lah. Sebenarnya dah 4 hari, 3 hari berita ni, tapi dia tidak begitu menyenangkan untuk dibaca lah. Dan aku dah mula nampak muak dengan perangai menteri ni, yang bagi aku dia kemaruk lah. Kemaruk nak mewarganegarakan yang bukan warga negara. Macam-macam dia punya planning, tapi tak apa, aku nak komen yang ini je lah. Ujian bahasa Melayu untuk dapat taraf warga negara akan jadi lebih santai. Saifuddin Kementerian Dalam Negeri KDN akan melakukan penambahbaikan terhadap modul ujian penguasaan bahasa Melayu, khususnya dalam kalangan pemohon warga emas bagi permohonan taraf warga negara Malaysia secara naturalisasi agar dilihat santai dengan tidak terlalu berstruktur atau bersifat regimen serta tegas. Jadi Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution berkata penambahbaikan itu bagaimanapun tidak membabitkan penukaran segmen atau silibus sedia ada yang turut berkaitan dengan pengetahuan asas masyarakat majmuk di Malaysia. Sebaliknya, bagi mewujudkan suasana penilaian atau temuduga dalam suasana lebih santai kepada golongan sasar. Ngeri guys. Dia kata saya melihat ada beberapa penambahbaikan lagi untuk kita memudah cara dengan kita cuba mewujudkan selepas itu suasana temuduga yang tidak terlalu bersifat regimen dan tidak terlalu skema, tapi sebaliknya kita hendak olah dalam suasana yang lebih santai, terutama melihatkan usia pemohon yang mungkin sudah berumur 80 tahun, 90 tahun. Kalau sebut interview, maka akan menghadirkan rasa gemuruh, terutama pada pemohon yang kategori umur sebegitu, warga emas. Jadi tekad kami di KDN dan Jabatan Pendaftaran Negara adalah kami akan lihat aspek penambahbaikan itu. Kita hendak lihat suasana temuduga itu dibuat dalam suasana lebih kondusif dengan menghilangkan rasa gemuruh. Pemohon memandangkan bila sebut saja temuduga, maka ia sering menggambarkan sesuatu yang sangat berstruktur. Jadi aku fikir kan, pertama sekali, kewarganegaraan itu adalah patriotik. Patriotik itu harus regimen. Patriotik itu harus fokus keras. Kerana membentuk patriotik itu bukan dengan santai. Sama ada menteri faham atau tak faham, itu bukan hal kita. Tapi apa yang kita faham, jangan semudah-mudah itu untuk meluluskan kewarganegaraan. Mereka ni dari mana? Warga negara mana? Banyaknya Cina. India kurang, Melayu makin kurang, yang paling banyak Cina. Wow. Jadi untuk apa mereka sampai usia 90 tahun tinggal di Malaysia, mereka tidak boleh berbahasa Melayu? Yang isunya sekarang ni bukan tak boleh, bukan kurang faham, tapi mereka memang tak boleh berbahasa Melayu. Kerana itu mereka gagal. Mereka tak faham bagaimana konsep bahasa Melayu, bagaimana pergaulan masyarakat majmuk. Kerana mereka ini bukan warga negara sini. Mereka bukan warga negara kita, tapi mahu diwarganegarakan. 80-90 tahun tak lama guys, sorry to say. Tak ada apa yang boleh dibuat pun pada aku, sorry lah. Tapi
Kalau betul mereka itu adalah warga negara yang betul mahu jadi warga negara, mereka sepatutnya tak ada isu tentang cerita bahasa. Ini soal bahasa semudah ini mereka tak boleh fahami, tak boleh bertutur dengan baik. Bagaimana kita meluluskan dengan santai? Apa negara ini begitu murah untuk menjadi warga negara santai-santai aja? Boleh bahasa Melayu kah? Tak boleh. Oh, cunceng. Ha, toi. Okey. Macam tu ke? Kamu menteri, bos. You are a minister. Apa negara ini kita permudahkan semuanya untuk kita jual negara ini apa? Begitu. Tak ada istilah santai. Regimen is regimen. Patriotic is regimen. Apa guna kau mewarga negarakan dia untuk mati besoknya? Kalau mereka betul-betul orang yang layak, silakan. Patriotic is regimen. Apa guna kau mewarga negarakan dia untuk mati besoknya? Kalau mereka betul-betul orang yang layak, silakan. Kalau tak boleh berbahasa, forget it. Lupakan. Umur 80-90 tahun tinggal di Malaysia, tak boleh berbahasa Melayu dengan bagus. Dalam parlimen tu sendiri, tengok Cina-Cina tu, tak boleh berbahasa Melayu dengan bagus. Tapi apa kata Sultan? Apa kata Agong? Agong menekankan supaya nilai perpaduan itu dipupuk dengan betul mengikut apa yang telah direncanakan dalam perlembagaan. Sepatutnya berbahasa Melayu itu pastilah sebagai sebuah bahasa rasmi dalam negara kita ni. Dalam parlimen tu cakap Melayu pun tak boleh. Jadi ahli parlimen, hari ini kita nak menghalalkan pula yang langsung tak boleh bahasa Melayu. Nak santai-santai. Apa yang santainya? Tak boleh lah. Itu kan format. Kan itu adalah sebuah SOP. Kenapa harus kita permudahkan SOP itu memberikan mereka kewarganegaraan kerana mereka tak selesa? Apa ini? Untuk bangsa-bangsa begini tak selesa kita bagi. Bangsa kita. Sorry to say, bos, kau bangsa mana? Jangan permudahkan semua sekali untuk jual negara ni. Kau pergi melawat ke sana tanya tu, okey, it's okay. Itu menteri. Tapi untuk menyantaikan sebuah temuduga untuk mendapatkan kewarganegaraan yang mempunyai segala keistimewaan sebagai seorang warga negara kepada negara ini. Oke teman-teman, ya demikian ada beberapa cuplikan video di mana negara Malaysia akan mewarganegarakan pendatang asing, terutama Cina yang di Malaysia juga terlalu banyak dan banyak juga yang memohon untuk menjadi warga negara Malaysia. Nah, di sini ada beberapa protes dari warga masyarakat Malaysia sendiri. Karena apa? Karena begitu mudahnya Malaysia memberikan kewarganegaraan bagi warga asing, apalagi mereka itu tidak bisa berbahasa Melayu sebagai bahasa resmi di Malaysia. Ini sangat berani sekali bagi Malaysia yang ingin mengasih kewarganegaraan kepada pendatang asing, terutama Cina ya. Tentunya kalau hal demikian dilakukan terus, pastilah masyarakat tempatan di Malaysia, terutama Melayu, ini akan sangat khawatir sekali. Seperti apa yang kita lihat, bagaimana tanggapan dari warga Malaysia sendiri yang tidak setuju dengan memberikan kewarganegaraan bagi orang-orang Cina yang memohon untuk bisa menjadi warga negara Malaysia. Bagi mereka mungkin hal ini jelas bisa mengancam kedaulatan Malaysia di masa depan, dan orang-orang Cina di Malaysia ini dia lebih menguasai tempat-tempat yang strategis di bandar ataupun di kota-kota untuk bisa menguasai ekonomi di Malaysia. Itu sudah pasti. Oke teman-teman ya, demikian. Ada beberapa cuplikan video di mana Malaysia akan memberikan kewarganegaraan kepada pendatang asing, terutama Cina. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.